Assalamualaikum and very good evening guys. So today bersama dengan saya Syaidi lagi hari ni. Hari ni kita ada satu episod yang basically sebab kita dapat banyak komen buat this episode kan. Orang nak belajar ni dia nak belajar guna apa sebenarnya kan. So hari ni kita ajak orang daripada berbagai background yang diorang ni dah belajar, dah habis and each of them berjaya menggunakan diorang punya each of them punya pembiayaan and so on lah. And then lagi penting sebenarnya kan, kita nak tahu sebenarnya adakah kan the amount of apa yang diorang dapat masa diorang zaman belajar ni kan akan sebenarnya bagi efek kepada diorang punya aktifnya diorang tu dekat dalam universiti. Ni sebenarnya yang kita lagi penting sebenarnya. Okay, so so kita nak introduce sikit diorang each of one of them. So kita start dengan yang Jatil dulu lah kan. Boleh. Okay, So then nak kenal macam mana tu? mungkin beritahu nama, belajar mana, kurang macam tu lah. Macam tu. Ah. Okay, hai semua. Saya Daniel. Dulu belajar dekat UPM. Big course sekali beritahu tak? Boleh. Saya punya course dulu course Bachelor Science dan Teknologi Makanan lah. Okay. Masa tu je lah. Lagi? Okay, cukup lah kot. Cukup. Saya cakap sikit kan. Dia ni dulu saya kenal dia. Dia jangan main tau. Dia zaman uni dulu. Dia ni Apa tu? dengan berparlimen je. Semua benda dia buat tau. Aktif lah. Dia kawan saya masa zaman belajar dulu lah. So saya memang kenal dia. Memang dah banyak kenal dia. Memang orang yang ke depan dan sebagainya. Dulu. Dia dengan fakulti makanan tu, food tech tu memang orang akan kenal dia lah. Ya. Yep. So next mungkin Aida. Nama saya Aida. Daripada Universiti Malaya and ambil course software engineering. Engineering I see. Ada? Okay, saya nama Syuhada. Saya belajar jauh dekat utara sana. UM lah orang panggil. Boleh lorak ni. Orang panggil apa Universiti Limbu Hijau. So course saya sumber apa? HR, maksudnya Human Resource Management lah. Okay, see. Right. So thank you semua. So pleasure lah kan untuk semua datang hari ni. Which is satu kita kata orang yang to be honest bila kita panggil orang yang datang ni kan, most of the time saya sebenarnya orang yang agak menapis sikit. So kita akan tengok orang yang betul-betul ada keinginan untuk bercakap. Okay, so kita boleh naikkan bercakap. Tapi sebenarnya saya tahu korang semua memang banyak bercakap sebenarnya. Banyak lah. Tiga dah nak cakap. Listen. Okay, so just take is macam kita just lepak kedai mamak kan. So anggap je. Dia sebenarnya kan memang aku akan cakap benda ni kat semua episode tau. Boleh kalau boleh nak kata nak minta production semua untuk jom kita lepak mamak. Lepak je apa letak kamera kan. Buka mic. Buka mic kan. Open table lah, open table. Open table yang record. Ada tengok ais, ada tengok ais macam tu lah. So dia santai je sebenarnya kan. Tapi dia santai yang berilmiah sikit. Kan. Ada mana? Orang kosong lah. Tak apa kosong. Kita nak ni cakap pasal orang kan. Kan? Apa buat? Buat cakap pasal orang. Okay, so maybe mungkin boleh cerita juga. Mungkin boleh start dengan sebab kita ajak ni semua daripada different background. Which is zaman belajar dia dapat benda yang berbeza-beza tau. Which is contoh macam mungkin kita boleh start dengan Dan lah. Kan. Saya tahu Dan pernah belajar dengan PTPTN, betul tak? Betul. So mungkin boleh cerita sikit. PTPTN ni bagi berapa satu semester? Dan apa keistimewaan lah bagi saya pasal PTPTN ni? Alamak. Berapa, okay. Untuk soalan berapa banyak setiap semester tu, dia bergantung kepada pendapatan parents sebenarnya. Dia ada yang dapat 100%. Maksud 100% tu dia dapat banyak lah. Macam saya dapat lah yang banyak tu kan. Tapi tak berapa banyak jugalah dalam saya ada 2 kali ambil PTPTN. Zaman diploma ada, zaman degree pun ada. Tapi diploma ni dia murah sikit. Dibagi dalam, tak silap saya dalam 11,000 lebih lah total. Total 11,000 lebih. Total untuk 6 semester. Okay, untuk degree dia banyak lah. Degree dia naik kepada 24,000. So untuk 8 semester, so total sekarang lebih kurang dalam 35,000 macam tu lah. Okay. Total. Tu. Okay, tapi nak cakap keistimewaan PTPTN ni senang je. Kalau dapat for flat, senyum lah. Tak payah. Tengok kita sedap lah. Tak payah lah. Macam for flat, first class. Ikut masing-masing lah. Tapi itulah nak dapatkan first class tu dulu lah kan. Baru kita boleh senyum. Kalau tak dapat first class, bayar je lah bulan-bulan. Macam tu lah. Dan kelebihan satu lagi saya rasa nak dibandingkan dengan beasiswa lain, dia kurang pressure sikit. Okay. Dia tak adalah macam nak kena kerja pointer, nak kena jaga pointer. Dia asalkan kau jangan bawah 2, cukup lah. Okay. Kalau kau bawah 2 siap lah. Dia akan panggil juga.
Kalau bawah 2 kena bayar full lah. Dia memang bayar full, tak kisah pointer pun. Dia yang tak bayar full, dia first class. Ya Cuma bawah 2 ni dia tak silap saya Dia akan stopkan dia tu. akan stopkan. Oh, DG. Dia akan susun pinjaman tu dia akan stop tu lah. Macam tu lah. Lepas tu dah stop ni, kita dah rugi 1 sem. Macam tu. Nak dapat balik apa semua, nak kena pergi ke PTN dan sebagainya. Makan masa panjang lah. Tu 1 sem lah kita tak ada duit kan. Nak kena buat kerja lain dan sebagainya lah. Macam tu lah. Macam tu. Okay. So DPTN ni basically dia cover based on parents juga sebenarnya. Berapa percentage tu baru tahu tak benda ni. Betul. Biasanya kalau ada tak kawan-kawan saya yang family dia berpendapatan tinggi, so dia tak dapat banyak. Macam tu dia cukup untuk cover yuran dia je. Macam tu ada juga. Okay. Macam saya yuran cover, duit belakang pun ada. Tapi tak banyak lah. Banyak. Tolak tu adalah bagi. Cukup Yelah. lah. Yeah. Nak cakap cukup sampai hujung sem pun kadang-kadang cukup, kadang tak. Macam tu. Lebih kurang macam tu. Faham, ya. Dia tak ada amount spesifik macam Mara bulan-bulan ada Yeah. JPA berapa kan. Itu kan cukup lah. So macam bayaran balik dia tu kan. Katalah okay, simple kiraan lah. Katakan kita pinjam 40,000. Macam mana dia kira bayaran balik tu berapa bulan? Dia waktu kita sign kontrak tu macam pemain bola. Dia memang dah ada state lah. Kita punya total hutang situ berapa, and dia dah state berapa tahun yang kita akan bayar. Macam saya, saya dia dah tetapkan 15 tahun. Dah 15 tahun tu setiap bulan kena tolak lah dalam 250 macam tu. Tolak. Okey lah kan. Lepas tu dia autodidak lah setiap bulan macam tu. Dia tak ada percentage macam kalau second class berapa. Tak ada. Dia memang hanya untuk first class je. Ya. Keistimewaan dia. Tapi yang sakitnya kan, lain uni lain first class dia. Betul, Itu yang sakit. Tahu. Saya tahu UM first class 3.67 kan? Sekejap. 3.7. 37. PPM berapa? 3.75. Alamak. 3.75. Itu tak fair tu. Betul. Dia tu sebenarnya tak tahulah macam mana nak katakan. UM berapa? UM dia ikut kos juga. Ikut kau. Ikut kos. Itu lagi unik. Kalau dulu 3.5 untuk HR lah. Okey. Lepas tu tahun bila naik 3.67 kot. 3.67. So lagi sikit. Kenapa 67 ni? Kenapa dia? Tak tahu lah. Lagi pointer lebih tu tak tahu pergi mana lah. Tak genap ke? Tapi kita tak tahu sekarang macam mana diorang update macam mana kan. Mungkin ada spesifik untuk setara macam mana. Tak pasti lah. Tapi yang saya tahu kalau nak betul-betul sedap kan, masuk ATM lah. 3.5. Ya, 3.5 terus free. Yang aku 3.75 pun aku dah sedap lah juga. 3.75 tu A minus lah paling kurang. Kan? Ya tu. A minus. Kalau dapat yang mana kena ganti yang lain tu kena A. Betul. Kalau kau dapat satu B je Biar. Dah habis lah. Tak ada apa lah. Bye-bye lah dekan tu kan. Seram lah. Seram kan? Seram lah. Sebenarnya UM baik sikit lah. Aku tak tahu kenapa UPM nak tinggi sangat lah. Tapi dia bergantung kepada grade je. Grade. Betul-betul grade. Setiap mesti kan lain scoring grade dia. Kan? Betul. Scoring good dia. Kita B plus 3.5 dah. Betul. Universiti lain mungkin B plus dia 3.3. Ya. Lain sikit. Betul lah tu. Tak ingat dah pula berapa kan? Itu tahun bila pula? Tu Aida belajar guna apa? Aida belajar guna Mara. So dia macam nak cakap banyak tu tak sebanyak JPA lah. So dalam Jauh sebab kalau JPA macam dapat one off kan. So kalau Mara ni dia dapat bulan-bulan. Okey. So kalau Mara tak tahu lah sebab ada orang cakap ada yang dapat 900 per month. Maybe agreement yang lama 800 per month lah kot. So kalau dengan Mara yang seronoknya ada elang buku. Elang buku tu dalam sekejap berapa? 600. Sepanjang pengajian. Tak, 600 untuk setahun. Okey. Tahun. So okay, boleh lah banyak lah juga. Banyak sebenarnya. Lepas tu apa lagi dapat? Tapi yang seronok dia Total berapa pinjaman sepanjang mengajar Sekarang 8 ke? semester? Alamak. Sumpah kau saya tahu pakai je. Mampu tak kira berapa. Banyak. Okay lah. Ini kita-kita je. Aku sign je. 200. Ribu. Serius lah? You Ini serius lah. Tapi Mara bayar kot pointer kan. Mara ikut pointer lah. Banyak tu. Banyak tu. Okay, first of all Jutawan. sebab masuk UM guna saluran 1. I see alternatif punya. Bukan yang guna UPU lah. Betul faham. So kena dalam 100 lebih I think. Okay, faham. So another 100 tu from
before this punya Ah. yang pergi overseas lepas tu patah balik ke Malaysia, so that yang harga pergi overseas tu kena bayar balik lah. Patutlah. Tapi maksudnya total pengajian untuk degree tak adalah sampai 100,000 pun kan? Tak ada Sebab pun. I think logik dia Kalau dalam UPU rasanya macam 50k. less than 50k je. lah. 50k logiknya less than 50k. Sekejap. Ui, berapa 200,000? Macam sebab saluran satu je. Ya, orang satu ya logik lah. Gila lah macam tu lah. Tapi monthly memang dapat like 900 semua nanti nanti lah. 800 lah. 800. Saya dengar macam tu lah. Lepas tu kalau allowance yuran tu memang bayar full lah. Okay. Tak bayar apa-apa. Cuma kalau dapat college bayar sendiri lah. College lah bayar sendiri. Kalau bayar sendiri. College pun UM dalam 900 dan 1,000 kot. Satu semester? Macam mahal je. Mahal lah. Berapa dia? Kita berapa? Berapa per hari? Berapa per hari? Berapa hari? Mana lah pula nak ingat kan? Lagi dah Kita orang ingat per hari tau. Per sem ingat lah. Sem lah. Okay lah. Dia dalam Average lah, average. kita satu sem 4 bulan kot. Lebih kurang macam tu lah. Okay, so Kurang lah 4 bulan. dalam 200 lebih kot. Sebulan bahagi 30 tak tahu lah. Maybe like RM6, RM7 kot. Ya, Ya, nanti boleh jadi juga. PM pun macam RM6, RM7 sehari lah. Lebih kurang lah. Sama lah, dia kurang. Sama. Kan kalau 12 lain sikit. Takkan sebut yang tu, itu cerita lain. Yang tu kita jawab dalam UPM. Okay. Itu. Lepas tu kalau Mara ni kita orang ada bayaran balik dia first class. Okay, dia bagi tahu lah first class ataupun 3.5 and above. Oh, okay. Okay. Sebab maybe dia fikir macam setiap uni lain-lain ke, I don't know. I don't know. TPS tak ambil kira. Tapi dia tulis agreement Ini tidak ada, tidak ada. Kita sign je. agreement. Sekali baca agreement. Ya, tu So ya. second class berapa? 15 ke 20? Tengok sebab agreement lama 10% untuk first class, Aha. 15 untuk second. Yang lain semua dalam 20 kot. Wah. Tapi sekarang ni rasanya naik sekarang ni. See. Tapi nak katanya kalau kita dapat first class dapat 10% off lah. Dapat 10% lah. 10%, bukan 10% off. Kalau kita dapat first class 10% je bayar daripada total. 10% So maksudnya je. kalau pinjam 200,000, 10,000 je, 20,000 je. So kalau pinjam 50k 5,000 je. 5,000 je. Tapi berapa period of time tak tahu lagi lah. Rasanya kena bayar dia tak tu. bagi tahu dalam agreement tak ada tulis kot. Ke tak bagi. Kena baca. Dia mungkin Bahaya ni, bahaya ni. Selak lebih. Dr. Ashraf? Dr. Ashraf? Dr. Ashraf? Alamak tu skim lain. Selak lebih. Banyak sangat lah agreement dia. Tak tahu kalau tulis. Aku pun macam tu ya, saya dapat apa-apa semua kan. Aku sign je, buka sign. Saya dapat duit lepas lah. Tapi jangan ikutlah macam tu. Kena baca satu-satu. Kena baca. Cuma mungkin logiknya kan, I think banyak ya sebenarnya kan yang boleh dengar cerita kawan-kawan kan is masa kita dapat tu logiknya masa kita macam orang dapat beasiswa ke pinjaman ke apa semua kan, masa tu kita lepasan SPM ataupun lepasan sekolah, lepasan asasi, metik semua. So macam dalam kepala tak fikir pun kesan in the future apa kan. So fikir aku dapat duit. Tak baca pun sekali. Saya pun dapat ada beasiswa dulu masa zaman belajar dulu kan. Masa sign tu lepas dah 3-4 tahun nak habis belajar ni. Baru buka balik. Oh, rupanya kalau kena panggil, saya kena beri khidmat. Baru tahu benda tu. Kalau kena panggil lah dia cakap kalau kena panggil. Ni macam JPA ke? Bukan. Bukan lah. Oh, bukan GPA. Macam ada bond lah, ada bond lah. Ada bond ya. Tapi dia cakap kalau kena panggil dalam masa 2 tahun kot. Baru saya kena beri khidmat. Kalau tak ada lah. So kena panggil tak? Tak ada. Setakat ni saya masih bekerja swasta. Dalam keadaan yang selamat. Tak ada apa yang bunyi-bunyi kan. Saya berdiam-diam je lah. Macam tu. Kalau saya punya dulu habis yang SPM tu dapat YTP dulu. YTP. So after YTP tu daripada A-level nak ke degree, kita orang akan tukar agreement. Okay. Oh, agreement. Sebab yang waktu kat A-level dia akan bagi free tau. Memang fully free gila-gila lah. So nak A-level pergi kat mana? KY? JMI. Oh JMI. Kat Bangi. Kat Wangi. Dah pergi Jerman dah. Pergi Jerman Dah balik dah. Boleh. So yang pergi start daripada pergi Jerman tu yang kena bayar. I see. Sampai ke habis degree lah habis bayar. Seronok lah sebab banyak duit kan. Betul lah. Betul lah. Nak convert pun rasa macam kayanya. Macam. So kita next Syuhada cuba cerita. Okay, saya tadi sebenarnya ambil beasiswa Baitumal. So Baitumal ni dia sebenarnya cover macam zakat negeri lah.
Oh, Baitul Mal ni kerajaan negeri punya? Lebih kurang Tapi Okey. Baitul Mal ni dia cover untuk wilayah Persekutuan, Labuan dengan lagi satu tak ingat. Tapi ada 3 negeri Putrajaya. Wilayah punya. Wilayah punya. Putrajaya, KL, KL, lagi satu Sabah je. Labuan tu. Labuan yes. Sabah Labuan beza tau. Oh ya. Ya. Aku terjegat ni. Tapi Labuan dah Sabah apa? Tak tahu Labuan tu wilayah. Maksudnya Persekutuan Labuan. Maksudnya kalau ada mufti cakap kan. Ya, aku cakap lagi sikit kan. Kalau mufti cakap Labuan apa wilayah semua tak boleh baca kunut. Labuan ikut sekali. Maksud dia wilayah. Faham. Boleh Sultan Labuan. Okey, Dia bukan Sabah. Okey. Saya bukan So kiranya macam Baitul Mal tu lebih kurang macam takat negeri bagi Yeah. kan. So dia punya proses macam dia ikut tahun tau. Kita bukan bayar ikut semester. So dan setiap tahun ni kita kena apply. Setiap tahun kita kena apply. Cari ni setiap tahun lah. Renew setiap tahun. Tapi yang bestnya sebab dia ada awal tu sekali dapat, lepas tu kan kita belajar 4 tahunan contoh. Okay. So 4 tahun tu 4 kali lah kita boleh apply. Macam tu dan kita tak perlu bayar balik. Lagi seronok. Berapa sedap. amount Okay, dia setiap berapa tahun? amount dia bagi? Oh, Aku tak sempat tanya tu orang lain. Nak tahu. dia nak cakap Bagi range lah, bagi range. Range. Banyak tak boleh lah, boleh lah. Okay, 2 digit ke 3 digit? 3 digit. 3 digit. 2 digit pula. 4 ke 5 digit. 5 ke 4 Dia ke kalau 6? 5 macam mustahil sangat. So 4 lah. 4 digit satu tahun. 4 digit satu tahun. So kita kena half-half lah. Macam tu. Sebab dia sekali kan bagi untuk setahun. 4 digit tu hampir ke 5 digit tak? Makin pandai soalan kau dia. Perangkap So sebab dia untuk survival je lah. Sebab dia akan bagi tu and then dia ikut tu juga orang kata apa had fardu kifayah kat situ. Kita akan bagi adik-adik kita umur berapa semua. Dia yang menarik wilayah persekutuan punya kan. Saya pernah cerita kawan seorang cerita Aiman lah. Kan? Dia macam apa beasiswa ke apa semua kan. Dia kan ambil kira adik-beradik ada berapa, tanggungan pembelian ada berapa. So kiranya emang apa berbeza ikut pendapatan keluarga dan juga sosioekonomi keluarga tu lah latar belakang semua. Semua dia ambil kira kan. Yes, dia ambil kira. So memang dia akan ada Menarik. data. Cumanya sebab kita setiap tahun kita kena lengkapkan. So kat situ lah kita akan ada proses yang agak sukar sikit lah. Kalau Leceh kita sikit tu, leceh sikit. Yes, betul. Itu. Selama 4 tahun tu permohonan semua lulus je lah. Lulus lah Alhamdulillah. Seronok tu. Tak dapat Total 5 lah kan awal. Lepas tu awal dapat yang macam kalau PTPTN 500 kan awal permulaan kan. Yang tu pun dah dapat lebih. Lepas tu setahun 5 kali lah total dapat. Tapi dia memang untuk negeri tu je kan? Negeri tu. Dan dia memang kira pendapatan lah semua keluarga tu. Dan mostly B40 ke M40. Tak ingat lah dia punya ada range. Ada range dia. Range Kalau dia. T20 boleh apply tak? Itu tak sure. Saja nak tanya. Susah nak cakap T20 ni kan. Tak mesti dia T20 ni. Bisa jadi T20 bandar. Ada sebab. Nak tanya. Kalau T20 tak minta Lun marah. Dia menarik yang tu menarik sebenarnya sebab sebenarnya bila kita buat podcast ni pun saya pun sebenarnya dalam otak bila orang tanya apa podcast ni sebenarnya kan. Semua nak cakap pasal what I wish I know before my degree. Ya betul. Banyak orang tak tahu kan. Nanti ingat jumpa marah je. Okay marah. Marah banyak lagi benda yang sebenarnya tak tahu. Ya tu. So macam tu lah. So kita masuk sikit topik yang macam high sikit lah kan kita kata kan. Soalan yang first. Kau nak start dengan mana tu Banyak soalan ni. Banyak ada soalan ni. Banyak ni. Soalan ni Kim. berapa lagi? Soalan je adakah kewangan mendekat freedom seseorang tu untuk jadi mahasiswa lebih proaktif? Maksudnya adakah satu orang tu sebabkan dia dapat PTPTN, seorang tu dia dapat marah saja, satu orang tu dia dapat apa-apa semua sebagainya kan? Sebab kewangan tu dia tak dapat join program. Mungkin dia ada masalah sedikit. Okay. So adakah benda tu sebenarnya menstopkan seorang tu? Sebenarnya macam tak pun. Sebab okay lah contoh dia ambil PTPTN lah kan. Sebab PTPTN lagi sikit lah duit dia daripada budak marah kan. Yeah. Contoh dia masuk sukan, lepas tu kena bayar baju lah RM45 lah contoh. Okay. Kalau dia tahu dia tak ada duit, kerja lah part time. Pasal tambahkan je lah dia punya income kan. betul Sebab juga. dulu pun saya ada kerja part time juga. Even though marah bagi 800 kan. Saya tak cukup pun dah sebenarnya. Lagi duduk UM. Lepas tu kerja lah part time sekali. So sampai sekarang part time tu. So dapat lah duit extra tu, bayar baju-baju sukan. Ya betul. Sebenarnya tak
Tapi intinya dia sebenarnya bergantung pada proaktif seorang tu. Ya betul. Kan. Betul orang tu. Kan. Tapi saya setuju dengan point dia, betul. Saya PTPTN, kita duit memang tak cukup sampai hujung bulan kan. So kita kerja lah waktu cuti SEM, cuti mid SEM. Saya kerja dulu. Pakai pacik kantin. Je. Sehari RM50 ambil je. Ambil tu kan. Yang kira-kira makanan ke apa? Kalau kira-kira makanan baik. Kita daripada belakang, daripada buat makanan tu sampai serve. Oh. Sehari RM50. RM50 je kerja saya rasa dalam 6 jam macam tu lah, 50 Betul, kan. betul, Kita mahasiswa, kita jangan duduk je kan. Tunggu Ya. duit jatuh di langit, takkan. Benda tu takkan. So serah tahu. Betul, Kita betul. nak merungut, kita PT je, tak sambung dengan GPA, tak sambung dengan marah. Itu satu perbandingan yang saya rasa setiap orang punya challenge masing-masing. Yeah. Boleh jadi kau dapat GPA hari ni, kau dapat RM5,000, esok kosong. Betul. Yeah. Ada kawan macam tu. Cerita kat sini pengurusan kewangan. Ada kawan macam tu, cuba cerita. Aku nak dengar ni. Hari ni dapat RM5,000, esok gone. Esok gone. Aku nak dengar cerita. Esok tu gone. Dia dalam sebulan tu lah gone. Still aku mah RM5,000 dapat ketan. beli konsert BTS punya tiket. Baru beli dah. Baru beli. Saya tak cakap pasal pinjaman lah. Pasal guna benda pinjaman. So RM5,000 tu macam mana dia hilang? Sumpah tak tahu. Bukan kena scam lah. Tapi bukan kena scam lah. Bukan kena scam lah. Yang ingat waktu macam dah nak dekat akhir bulan dia cakap, aku tak ada duit tu. Tak macam pelik. Mana kau letak duit kau? Mana kau simpan duit kau kalau kau tak ada duit sekarang? Lama lagi tau nak tunggu habis semester. Lepas tu Yelah baru sebulan. Ya. semua tak ingat. Tapi memang setiap kali dapat duit dia bayar hutang. Oh. Yelah sebab kan dapat duit kan dah awal bulan kan. Lepas tu of course ada duit banyak. Belanja kasut ke apalah kan. Maksudnya saya cakap dia guna untuk benda Benda yang lara lah. Lara lah. Lepas tu tunggu Lara. macam nak tunggu next allowance tu which 6 bulan lagi tu. So dia hutang lah orang untuk beberapa bulan tu. Alah, balik. comelnya. Ini apa punya ni? The pay later je. Dia dah trend daripada awal lah. Part ni betul. Maksudnya nak katanya tak kisahlah orang tu ada apa-apa semua kan. Tapi instead kalau kau dapat duit banyak sangat pun kan, financial literacy tak ada. Aku geram betul orang macam ni tu. Orang tanggungjawab kot yang dapat GPA tu. Rasa macam baik lah buat macam tu. Ini kot sebab kenapa tahu tak sebenarnya kan, to be honest sepatutnya kan memang ada target pun. Sebenarnya bukan korang bertiga je. Kan korang dan lain semua background semua kan. Satu orang tu macam target seorang tu tadi budak JPA. Dah 2 minggu aku cari tak ada budak JPA. Mungkin sebab macam ni ya. JPA macam ni. Nak cerita malu kan. Malu kan? Saya hilang. Dapat duit sekedebuk gone. Ya, sebab terkejut ya, to be honest kan. Yalah, maybe time tu bayangkan budak umur 20 tahun dapat duit 5,000 terus satu semester. Kan. So macam dia pun tak tahu dah buat apa, memang dia akan macam Shopee. Memang gelap Gelap mata. mata. Yeah. Dan benda tu pula dia keep on buat benda tu sampai dah habis belajar. Tak ada orang Biar nak dia ajar dia. habit Tak ada lah orang kita nanti. tak ada orang habit dia sebagainya. Ayam. Okay, menariknya. So memang ada lah kawan macam tu Ada lah. Tapi sebenarnya aku tak ada kawan macam ni. Tak ada. Tak ada. Mungkin tak ada lah. Bukan, ada kawan JP tapi tak ada yang sekedebuk hilang macam tu. Maksudnya kebanyakan my friends semua jenis yang kuat ada financial literacy sikit lah. Yelah Dia tahu bagi duit dia sebagainya. Sebab kat tengah KL tak tahu lah. Mungkin lah. Sebab dia macam tergugat ada kafe buka. Okay, kita pergi beli. Ada promotion Promo beli. pula. Faham je. Tapi saya ada kat kawan dia marah. 800 tu simpan bulan-bulan. Kita tengok hujung semester dah nak grad tu. Kau buka je berbelas ribu. Mana dapat duit ni? Simpan dia marah. Pasal tak belanja kan untuk bulan tu. Dia belanja. Dia 800, dia pakai 300 je. 500 simpan. Jadi Pandai tak, lah, tak bijak banyak makan, kurang aktiviti. Itu ada juga. Itu seronok. Habis-habis dia ada belas ribu dekat 20,000. Betul datang pergi marah dia bayar terus. Ada hutang. Itu ada juga. Ada macam tu. Ada dia target macam tu kan. Ada target macam tu. Ada macam tu juga. Okay. Itu nak cakap financial literacy pun mantap Financial juga lah. mantap juga. Tapi dia punya satu lagi yang mantap dia adalah kesabaran. Ya tu. Kesabaran dia tu tinggi. Betul. Tahan beli barang, tahan enjoy, semua tahan. Dia tak Memang ada legend sifat lah. FOMO. Betul. Tu lain macam Salut sama dia. Macam tu lah. So kita cakap pasal kewangan ni kan. Bila first time korang sedar kewangan ni adalah satu faktor yang penting dalam kehidupan. Kalau Shu rasa waktu dia sebenarnya proses tu dia bukannya berterfikir tau. Dia akan bermula daripada awal SEM, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga.
Okay. Lagi-lagi kalau kita macam time kita nak cut course tu. Time tu baru kita sedar. Ataupun kita tak dapat. Dulu kita duduk kat college. Tiba-tiba kita kena keluar. Okay. Time tu kena fikir banyak Baru start ada pressure lah pasal kewangan tu. Ada pressure benda tu. Macam lain sikit lah dengan kita. Kalau kita duduk dekat area college ke apa, Dia tak rasa ke? dia tak rasa. Kalau duduk luar, Logik. dia rasa. Logik. Ataupun bila kita terfikir macam kos dobi ke apa kan. Dobi dah RM10. RM10. Time tu lah macam, rasanya kalau sebulan ni boleh untuk makan sebenarnya. Basuh lah hari-hari. Terpaksa lah gitu. Daripada seminggu boleh basuh 2 kali. Sekali kan, dobi kan. Hari-hari kita basuh. Untuk cut tu sebenarnya. Daripada 80 boleh dapat 30, okay safe. Okay lah. Macam tu. Zaman belajar kan RM50 pun dah satu. Tapi Dobi tu sebenarnya costing yang paling senyap-senyap tau hilang duit. Betul. Tak puas kan duit Dobi. Betul. Dobi tu tak asal. RM5 je. RM5 je. Tapi kumpul semua. Betul tu. Apa dah kita habis tu. Ya tu. Macam yang maybe lah sebab macam makanan ni kita kira kan. Kita kira kan. Dobi tak. Seminggu Dobi tak. sehari Nampak RM20. Kita nampak kesenangan lepas Dobi. Baju dah bersih. Baju bersih. Tapi akaun kita berkurang. Kita nampak kesenangannya. Ya tu. So, Nampak kadang-kadang Dobi ni dia pakai duit apa? Cashless kan? Dekat cashless, cash. Macam dekat UPM lambat kan? Dekat college kita bodoh Oi, sampai lambat. So time tu pakai cash, so kita pun tak nampak tau. Lain pula je yang pakai cashless kan. Cashless ni sebab satu kita nampak kan, duit tu kurang di mana, duit hilang kat mana kan. Kalau pakai cash ni memang tak adalah kau masuk keluar masuk. ya betul. Susah lah cari cash. Ya tu. Mengemis tu. Minus cash lagi betul. Minus cash. Mana dapat dia? Macam benda RM5 aku transfer ke kau. RM5 pun tak ada. Cashless pasal. So Din bila perasan faktor kewangan ni satu faktor yang penting dalam kehidupan. Aduh mak, nak cakap pasal bila perasan pun tak sedar. Kan? Tahu-tahu je penting ke duit ni. Bila perasan saya rasa lah waktu kerja part time kot atau part time macam tu. Bila dah start semester memang rasa kaya kan. Bila dah hujung-hujung tu memang sesak lah. Itulah nak minta mak ayah apa semua kan. Nak rasa malu apa semua minta kan. Yelah waktu tu lah kita rasa macam penting duit ni. Tapi bila nak SEM kaya balik, lupa balik. Macam tu kan. Student. Tak SEM lah. Setiap SEM kita tak rasa komitmen. Sekarang dah kerja, komitmen bulan-bulan tolak. Pejam mata je lah. Macam tu. Macam tu lah. Ya. Aida mungkin tak rasa ke? Tak, rasa. Rasanya start balik daripada overseas tu. Start masuk ke UM. Start tu kau rasa macam penting juga duit. Sebab kalau kat sana duit kan banyak. Memang marah bagi banyak gila. So sekarang bila masuk ke UM, semua benda mahal. Nak makan pun dah RM10. Saya tu rasa macam kalau lah dapat stay balik kat luar negara ni, kaya balik lah. Sejak balik ni kita kena beringat duit 800 je. Tak banyak. So start second sem ke baru start part time. So bila start part time tu sebulan dapat dalam 400 ke 500 saya ingat. Time tu rasa seronok beli shopping. Okay. Beli shopping. Kalau dapat 800 tu cukup untuk hidup je kot. Ya tu. nak bayar sewa tu dah mahal. Nak bayar makan minum minyak lagi. Ya. Masa ada kereta satu perjuangan lagi tu. Ya betul. Faham yang gitu. Kalau motor lain ni kan. Lain setiap betul. Tadi Din cakap Dobi kan. Benda yang tak dijangka tapi sebenarnya ada satu benda yang membunuh kita punya kewangan kan. Apa lagi benda lain? Ni apa ni phone? Bil phone. Ya Bil Data. data lah. Bayar data. Ya bulan-bulan 3 bulan. Tiba-tiba macam dua lupa nak tolak duit phone. Okey. Benda yang tak dijangka mahal tapi sebenarnya Mahal lah juga dalam RM30 lah. ya mahal je sebenarnya. Halo. RM1 tahan 2 hari 3 hari. Tapi sebenarnya kalau kira-kira dengan Dobi maybe lagi murah kot daripada Dobi. Kan? Betul. Dobi tu memang Tak ada bila masa. kira balik bulan-bulan banyak juga. Banyak dah duit hilang daripada Dobi. boleh buat beli basuh terus. Betul. Aduh. Tapi lah takkan nak basuh sendiri kan. Ya. Dia rasa macam dah hujung-hujung bulan nak kena basuh sendiri ni. Aduh. Apa nak tanya? Kita tengok.
dalam universiti benda yang tak mahal mungkin cakap Adobe lah kot. Kan. Tapi apa lagi? Tapi rasanya kan for me kan. Tadi cerita Dan cakap juga. Aku kenapa banyak cakap pasal Dan kan? Sebab dia cerita banyak kawan-kawan dia lah. Banyak cerita. Dia cakap tadi ada kawan dia boleh survive 300 sebulan. Okay. So dia kan create satu persoalan tau. Adakah yang mahal sebenarnya adalah social life berbanding dengan the amount tu nak hidup tu sendiri? Social life confirm. Social life Social life kan. Logik dia sebenarnya. Logiknya. Logik dia sebenarnya kan. Sebenarnya kan logiknya kita as a student kalau kau nak hidup, tak adalah kita kata kau hidup terlalu rendah kan. Tapi sebenarnya logik je satu bulan, satu hari tu RM15 tu sebenarnya dah boleh dapat satu amount yang nutrien cukup kot. Boleh tak? Setuju tak? RM15 Sehari saya pernah buat 15 ada. kan? 15 kan nutrien cukup. Nutrien cukup lah. Ya tu betul. Kita memang datang ambil nasi ayam yang paling besar, nasi semampat yang boleh, sayur banyak. Lepas tu cik berapa ni? 7.5. Macam tu lah. Betul. Itu kita tahan sampai tengah, dah tengah baru kita makan balik. Dia macam ada timing kalau nak jimat. Kita makan semua kita jaga. Itu boleh lah. Saya pernah lah buat RM15 lah. Kan, tapi sebenarnya mungkin kalau nak 10 pun pernah. Tak pun pernah tak apa. UM mahal lah. Dia UM tak. Dia bagi saya salah satu orang kata sebab kos makanan saya rasa dia bergantung kepada lokasi sebuah betul. sebuah institusi pendidikan tu. Kalau UUM dia ikut sebab UUM setiap college tu dia ada kafe sendiri tau. So kita boleh pilih lah macam apa-apa. So lain-lain lah dia punya harga semua. Tapi kalau orang yang kira tu, kalau orang ni hari ni orang lain, esok orang lain, harga tu tak sama lah. Ini ikut nasi semana? Kena scam pula. Ini nasi semana? Nasi stick M ke? Tapi memang macam tu kan. Sebab standard lah. Tapi saya rasa boleh je kot target dapat RM10 ke bawah pun boleh jadi juga. Ada satu time pergi kafe, harga tu RM4.5 kot. Kalau datang esok RM5. Orang lain. Orang lain. Nasi sama je, ayam sama je peha. Tapi Orang lain. So kita akan target mana orang yang memang murah tu kita ambil tu. Tapi betul, saya pernah pergi UM dengan UM untuk tournament sukan. UM memang betul. Memang lain-lain. Saya rasa makcik ni lain, abang ni lain. Sekali pergi dengan makcik ni murah. Saya sama tunggu. Dia duduk, pun saya pergi bayar. Duduk di mana tu. Sanggup. Jimat ni pasal. Sebab makcik tu boleh bagi better offer kan. Kita nak pergi mahal. Tapi kalau UM, saya rasa waktu saya pergi memang mahal-mahal dia cakap. Mahal lah UM. Means tak je lah. Mahal lah. Macam level-level. Maksudnya harga KL juga lah. Harga KL tak ada lah. Tapi dia tak macam UUM lah. Dia tak macam UM. Bandingan dia sekarang UM cukup. Kalau UUM tu macam kalau kita makan lemcok ke apa kan. Satu besar pinggan. Pinggan kaca besar putih tu merah tu kan. Ada cukup lah nutrition tu kan. Chicken chop. Apa nama fries. Coleslaw semua. RM8. Besar je. Makan tu senang dapat. Makan tu murah je. Tak ada apa lah. Cuma costing lah kalau nak. Sebab dekat sini jaringan internet dia pun kita kena fikir data mana satu juga. Yang tu itu betul. Juga. Dia punya ayam kan, ayam gemuk ke ataupun ayam macam lepeh-lepeh dada tu. Dia bergantung juga kita boleh pilih yang mana-mana. Kalau sebab kita kalau dekat dalam UUM tu makanan tu orang kata tarikan utama lah saya rasa. Tarikan utama. Kena try lah. So tapi ke utara pula. Utara tu perjuangan je tu. Ujung lah tu. Ini mesti ujung jalan. Sintok. Okay. So kalau kita tanya daripada side, saya nak kupas lagi sebenarnya daripada side keaktifan sebenarnya dalam universiti ni kan. Sebab saya orang yang paling sangat suka bila dengar ada orang yang kerja part time dalam belajar. Ya. Saya kan satu orang yang kerja part time dalam belajar ni kan, dia akan build banyak gila benda hebat dalam diri dia. Betul. Empathy, paling besar empathy, sumpah. Aku tak pernah dulu, tak tahu mungkin saya dilahirkan dalam family yang mak jenis cerewet. Aku bukan cakap burukkan mak. Mak saya jenis yang kalau dia order tu makanan tu kan, sampai tu dia nak macam tu juga. Faham. So kalau tak sampai kan dia akan macam cranky sikit lah. So kita nampak benda tu in real life kan. Tiba-tiba kita takdirkan Allah SWT kerja part time. Pada rasa kerja F&B Sakit. Lepas daripada tu kan, saya kerja sebulan 2 bulan je. Bukannya berstok lah, maksudnya tak ada opportunity lagi kan. Dia ambil kerja full time and so on. Yelah. Kan. Sampai makanan tu tak dengan apa yang kita nak. Kita order nasi goreng Pattaya, sampai nasi goreng Cina aku makan je tu. Ya doh. Saya makan je lah. Tak itu.
Sebab kalau kita sebab kita pernah ada situasi kat dia kan. Macam tak apalah, makan je lah je tu. Kesian nak panggil balik. Berdiri. Betul. Pasti biasa kan. Kerja part time yang paling relevan untuk student universiti kan banyak kan. Mesti kerja F&B. FMB. Setuju. Yes. Setuju. Kau kerja apa? Ha? Kerja macam kantin. Kantin kita macam kantin. Tak. Tapi FMB boleh lah. FMB kepada budak-budak. Apa? Macam tu lah. Saya kerja barista. Barista. Kat UM lah. UM lah. Zus. Tak, kau nama kapot. Boleh lah promote kan. Datang aku nama kapot. Dia punya cafe depan Padang UM tu. Yeah. Padang yang mana Padang yang Padang ada- City yang yang ada budak main softball situ selalu. yang Padang dia macam ada jalur-jalur fake grass tu. Dia dekat, okey. dia dekat fakulti ke College Kediaman? Saya tahu. Tak, dia memang sebelah chancellery. Nampak. UM ni kan. Dia one wheel. Ah. Kau terlepas masuk kan. Kau ada tengok exit mana? Kau Habis. silap kan. Jangan suka-suka Lepas tu, exit. Lima exit lah bukan lagi. Jangan salah pilih exit. Kau buat dua lah kat UM tu. Kau terlepas masuk kan. Assalamualaikum ah. Kita Pusing. je tak boleh apa sebab tu je lah. Pusing-pusing. Sebab dia square je kan. Dia square je betul. Tapi dah dia naik bukit semua aku baran je apa sangat. Berapa kali lah tanya UM sebenarnya. Hilang sabar masuk UM. Hilang sabar. Inilah sabar. Saya second year, saya kerja waktu tu lah paling aktif gila. Masuk first year ni yang tarian-tarian tu. Ha. Lepas tu ada masuk sukan juga. Okay. Sebab time tu zaman seumum UM lah kan. Lawan antara college. So time tu memang sangat-sangat stres lah dengan study punya assignment. Lepas tu petang training sukan pula Sukan, masuk dalam 4 acara. So kena pergi sini untuk training ni, pergi sini training ni. Lepas ada kerja part time pula. Macam nak bagi masa tu. Memang Masa. hasil. Semata-mata sebab fikir kan kalau masuk sukan ni kena bayar baju ni. Lepas tu nanti sekarang yang ini pula air pergi semua ni. Tak ada nak bayar minyak pergi training dekat court Ya, lagi. tu, betul. So macam kerja je lah. So weekend memang tak ada training. So weekend tu kerja part time. Lepas tu weekdays memang tak masuk langsung lah barista. Masuk. Memang Ya. training jari-jari. Benda macam ni kan. Ui, rasa culture tu. Menariknya. Ada pernah kerja part time tak? I tak pernah kerja part time lah. Kat UM tak pernah. Tak pernah. Sebab bagi kat sana macam Susah sikit. susah sikit. Sebab kalau kat sana latar belakang banyak beza kan. So kita akan sebab gaji dia pun murah je. Gaji murah. Jadi asal boleh survive kat sana. Macam tu. Ada terlibat satuan ke apa? Ni ada kebanyakan kat sukan lah. Sukan lah. Yeah. Ida buat apa tu? Belajar. Ida buat syuhada. Belajar tu ada. Ada. Kalau untuk tapi persatuan tu tak adalah melibatkan macam aktiviti ke apa. Dia just persatuan syuhada ni dia persatuan mahasiswa istimewa. Oh, okay. So kat situ kalau mahasiswa tu yang 4 teratas tu adalah golongan-golongan OKU lah. Okay. So kat situ nampak pendedahan yang besar bila masuk persatuan tu sebenarnya. Background yang berbeza lah. Berbeza. Dan sebenarnya mereka masuk persatuan ni pun jelah. Macam cakap tadi kan. Bila sukan pun akan bayar baju. Kan. Ada yuran keahlian dan sebagainya kan. Betul lah tu. Sebenarnya ada satu bagi saya juga. Dia kira hidden cost je sebenarnya. Hidden Betul. cost. Setuju. Tak ada orang bagi tahu tiba-tiba kena bayar. Ya. Kalau kita tahu kan. Dia kau masuk tiba-tiba dah ni. Oh kena beli baju korporat. Kau macam saya lah kan. Ni pun sama juga. Jangan lah. Kita yang suruh. Kita yang suruh. Betul Dulu dia suruh. Sebelum tu dia suruh dulu. Suruh dulu. Tak dulu suruh Sebab dulu. kita dah ada takkan junior tak ada pula. Mesti ada. Kan dia kau cerita beli baju lah, Betul lah tu. yuran keahlian. Lepas tu pergi trip ke apa semua, kena pakai duit sendiri juga sometimes kan. Universiti tak sponsor sepenuhnya. Betul. Kan macam tu kan. Ni yang seronok masa UM. Kita orang kan ada pergi outbound jugalah kan. Memang fully sponsored. Dapat dia belanja sekali lah. Kalau kalau yang B40 tu dapat dia belanja sekali lah. Ikut ni juga. Keren lah. Ikut B40 juga. Wow. So, Okay. contoh kalau pergi outbound, lepas tu contoh bila pergi Thailand kot. Ada pergi Thailand. Lepas tu fakulti bagi extra 400 kot. Untuk belanja. For the trip. So bayangkan pergi Thailand tu dalam time tu memang hujung bulan pula tu. Marah bagi 800.
fakulti bagi 400. Oh, kaya. Nikmat lah. Ni apa yang kedusta kan? Din, kau bukan pergi Thailand je hari tu? Pergi Vietnam. Vietnam. Tapi UPM kita ada iPutra. Okay. iPutra tak bagi duit juga. Tapi dia duit tu tengok negara mana kita pergi. Oh, ikut terima. Dia ada grade-grade negara lah. Saya pun tak ingat Vietnam kat ada grade mana. Tapi kita dapat banyak jugalah waktu tu. Mama tak ingat. Tapi saya rasa untuk bawa duit tu ke Vietnam banyak. Okay. Macam tu. Apa? Duduk seminggu lah. Dekat Canter. Canter. Ho Chi Minh 3 hari, Canter 4 hari. Ya, ni satu different university dia ada ni juga macam UPM yes. Dia ada satu iPutra tu macam kita panggil apa International punya tu lah yang diuruskan inbound outbound. Student international datang situ untuk belajar situ. Kita yang nak pergi luar negara kena mohon kat situ. Macam itu fungsi iPutra tu. Tapi lah dia kena mohon. Kena Dan dia mohon. asing. Maksudnya paperwork tu, macam tu paperwork dah siap kan. Universiti dah luluskan, kau sendiri kena pergi mohon kat iPutra tu. Betul. Buat dia asing. Dia makan masa kat makan situ. masa lama Sebab dia lah. macam orang berbeza. Satu tanggungjawab orang berbeza. Kau kena mohon dekat iPutra lain. Dekat Bendahari UPM lain. Lain. Oh ya, Lain sepanjang lah. leceh dah aku ingat benda tu. Oh. Asyik aku dah habis belajar lah. Oh nak pergi luar outbound ni sakit kepala. Sakit kepala. Ada tu. Oh sakit kepala memang sakit kepala. Memang dia buat program pun kan. Macam Din pun, Din banyak dengan fakulti. Saya banyak dekat college pun kan. Memang leceh sebenarnya. Satu benda yang tak tahulah kenapa kan. Yalah kita pun tak nak cerita lebih sebab universiti ni kerajaan. Betul. So anything semua kena melalui prosedur. Yeah. Setuju. Prosedur yang apa hierarki terlalu tinggi. Kena ada hitam putih semua benda tu. Prosedur tu lah betul. Prosedur hitam putih yang terlalu tinggi lah. Mm-mm. Okay lah. So kita tanya soalan yang quiet. Tak adalah ni sikit kan. Tapi sensitif sikit lah. Kalau satu benda yang korang boleh ubah kan. Satu benda yang korang boleh ubah based on apa yang korang belajar guna apa kan. Apa benda tu? Contoh PTPTN kan. Apa yang nak ubah something dengan benda tu? Ubah macam mana nak buat PTPTN? Bukan ubah something kan. Contoh sepatutnya PTPTN ni based on percentage. Itulah jawapannya. Jawapan itulah sebenarnya. Ikut percentage. Sebab yelah nak dapat first class tak semua orang. I mean macam mana nak cakap Saya nak cakap talent, pandai talent pun tak juga. Usaha juga. Betul bah. Tapi dah kalau tak ada rezeki kan macam tu kan. Betul. Setuju. So, tapi saya redha bayar full. Okey je tak ada masalah. Dan saya berterima kasih kat PTPTN jugalah. Dia bantu. Bantu kita. Bantu kita. Itulah so, tak ada masalah lah benda tu. Kan sebab to be honest bagi saya PPTN ni dia membuka peluang untuk orang yang memang tak mampu. Betul setuju. Orang yang tak mampu, orang yang tak tahu macam mana tak tahu wujudnya MARA, tak tahu wujudnya JPA. Ada orang macam ni. Betul. Jadi dia membantu. Dia tahu, yelah sebab sometimes dekat sekolah dulu kan. Mungkin kita selalu ni cakap kan dia disebut-sebut PTPTN, tapi kita tahu sebenarnya ada JPA, ada MARA, ada beasiswa yang tersembunyi kita tak tahu. Orang tu masuk universiti macam saya daripada Politeknik ke UPM, semua kita tahu PTPTN je. Betul. Tambah-tambah lagi pula family background, tak ada yang sambung study apa semua. Betul setuju. Kita orang cakap yang first yang berada di dalam jalan tu. So PTPTN membantu macam tu lah. PTPTN ni dia famous. Famous kan. Tapi MARA JPA dia tak famous. MARA JPA ni saya rasa dia dalam kalangan orang yang satu keluarga yang berpendidikan dia dah tahulah. Ni kau nak masuk kau pergi mohon JPA MARA apa PTPTN jangan. Dia tu. Tapi PTPTN ni dia menyeluruh. Semua orang tahu. Jadi itulah dia. Saya PTPTN kan. Satu PPTN dia keras sikit macam keras. Kalau kau tak bayar kau tak boleh keluar negara. Kan. So macam orang akan ingat benda tu kan. Macam adik lah. Itu Ya. Blacklist lah. Blacklist. Dia kan blacklist sampai tak habis belajar. Yes. So kalau ni marah? Apa Dah seronok, dah sedap perempuan ni. Dia macam tak boleh nak jumpa sebab semuanya seronok takat ni. Cara dia bagi duit pun seronok juga. I think monthly tu okey sebenarnya. Monthly okey. Kita lagi financial tu plus dia melatih kita bagi saya lah. Siapa yang dapat monthly ni kan, dia melatih untuk bila kita masuk bekerja kan, dia memang terlatih lah. Kita dah tahu bulan-bulan dapat macam ni, kau dah ada satu financial literacy, berapa percentage nak masuk ni, berapa percentage nak masuk macam ni. Maybe ada kot satu sebab macam dekat overseas, MARA bagi duit depends on location. So kalau kat Malaysia kan semua sama satu Malaysia. Okay. So maybe
depends on location juga kot patutnya kot. Sebab macam contohlah orang tu, tak adalah cakap kalau orang tu belajar kat tempat lain patutnya dapat 800 kan. Tapi sebabkan kita orang duduk kat tengah bandar ni, sewa keliling UM ni pun macam cecah dalam 500 satu bulan. So 800 tu hilang Hilang kat situ most je. of it dekat sewa lah. Sewa lah, betul. So macam kesian jugalah kat kita orang ni yang 800 saja. Mungkin naik. Maksudnya dekat luar negara, MARA bagi based on tempat. Tapi dekat Malaysia semua sama. Okey. Macam tu je. Student yang Sabah Sarawak tu, tiket penerbangan pergi balik. Tiket penerbangan. Biasanya selalunya lah. Yang saya tak tahu kan MARA JPS semua. Tapi yang saya faham kebanyakannya diorang akan bagi. Bagi. Dia akan bagi tu tak banyak pun. Maksudnya contoh so saya mungkin ada lebih extra 400 macam tu je. Tapi satu kali sepanjang semester. Satu kali sepanjang satu semester. Selalunya macam tu. Selalunya. Saya dengar selalunya macam tu. Kebanyakan beasiswa semua kalau dia tahu kita di Sabah Sarawak kan. Dan kita exchange lah. Tak sama je. Maksudnya ke Semenanjung pun nak balik ke Sabah Sarawak kan. Ke Sabah Sarawak dia nak ke Semenanjung. Sama juga. So dia akan bagi satu semester, dia akan bagi extra sikit. Tapi extra tu pun still honestly dia takkan tanggung sepenuhnya. Dia akan tanggung sepenuhnya. Dia bagi satu semester, dia bagi satu semester, dia bagi extra 400. Tiket tu 400 satu kali je pergi. One way. One way je. One way je pergi. Lebih pun mestilah murah sikit 200. Sama juga. Itu pun baru pergi nak balik lagi. So dia akan habis kat situ ya. Cerita raya lagi kan. Tu lah cerita raya lagi dah mahal cerita dah. emergency punya Emergency lagi. lagi mahal. Yes, macam tu. Dia katanya Syuhada. Kalau Syu Baitul Mal tu Syu rasa integrasi sistem lah. Sebab Syu rasa tak semua universiti yang ada macam senangnya kita nak buat dokumentasi tu. Sebab kalau Syu kan setiap tahun kita kena perbarui kan. So kalau macam universiti UM tu jadi satu center, so senang kita nak berurusan, nak minta surat tajaan ke apa, senang. Kalau universiti lain kita terpaksa ambil chop nanti hard copy lah satu-satu. Kalau dia jauh macam mana? So kita fikir benda macam tu kan. So kalau ada integrasi data yang sesuai, yang lengkap, mungkin memudahkan proses tuan student tu nak ambil beasiswa. Dia apply pakai sistem ke ataupun dia kena hantar borang depan? Dia borang tu betul depan. Leceh gila. Boleh postage tak boleh? Dia bergantung pada universiti juga. Macam kalau universiti utara tu memang kita ada satu center kan. So kita akan email je kat HEP, dan HEP tu akan bagi semua. Certain universiti dia akan jumpa dengan pelbagai pegawai mana yang dilantik untuk menguruskan benda tu. So kena pilih pegawai yang betul-betul ada job yang sah semua tu. Benda tu pun sebenarnya makan masa dan juga kita kena tengok kos jugalah. Kalau orang tu jauh macam mana semua. Fikir juga benda macam tu lah. Jadi proses dia kan tadi kata setiap tahun kena renew kan. So sebelum tahun baru yang kena renew tu, maksudnya sebelum ke tahun baru tu bila kena renew? Maksudnya sebulan sebelum ke? Contoh lah, kita ada 4 sem kan. Okay, so selalunya sebulan sebelum. Kalau macam Syu, first semester pertama, kedua ambil, lepas tu ketiga, keempat ambil. Ataupun ketiga ambil. Kita pilih salah satu lah. Mana. Kadang-kadang kita tengok cuti lama panjang macam mana. Pilih time tu lah kita nak tu. Sebab proses nak ambil beasiswa tu pun, nak masuk ke dalam akaun kita pun, kita tak ada tahu time frame dia berapa lama. 2 minggu ke, sebulan ke, tak pasti. Kadang-kadang kita pernah tersangkut. Ada student pernah tersangkut benda tu. So kena renew balik, kena buat balik. Macam tu lah proses dia. Leceh juga sebenarnya. Buat cerita. Panjang cerita dia. Tapi sebenarnya itulah cara nak survive memang zaman belajar kan. Setiap orang dia ada cabaran dia sendiri tau. Tak semestinya. Saya suka lah part yang Aida cerita yang even kau dapat duit banyak macam mana pun, tiba-tiba hilang juga sebenarnya kan. Sebenarnya bagi saya kan JPA ni, JPA Omara kan, kadang-kadang boleh kata dia punya cara nak apply tu sangat senang. Kan, online je kan, tak ada nak pening-pening, tak ada nak siap semester, sekali je sepanjang belajar kan. Tapi still ada juga orang yang tak gunakan benda ni sebaik mungkin lah. Kan. Dan kesian orang yang betul nak memerlukan. Betul. Kan orang yang betul-betul yang, ini topik yang last lah kan, cakap benda ni. Sebelum korang habis cakap dengan Dian juga benda ni kan. Which is ada orang yang kita tak tahu kan. Ada orang yang mungkin dia tak PTN pun tak apply kan. Harap nak duit parents je kan. So dia akan formula. Dia tak boleh deny yang akan ada orang yang akan dilimitkan asal benda tu. Contohnya sepatutnya dia nak join sukan, tapi dia tahu macam tu kan. Nak join sukan aku kena bayar lagi duit baju apa semua. So ambil aku duduk dalam bilik makan Maggi. Kan. So yes, tapi back to the main topic,
Kalau orang tu proaktif, dia still juga akan Cari duit juga. cari duit juga kan. Dia cari duit juga, Kan. betul. So basically dia bergantung kepada orang tu juga sebenarnya. Orang. Betul. Betul. Walaupun kita kata kau duit sikit dan sebagainya kan. Tapi student ni kan tipu lah, tak ada masa. Ada lagi Ada, kalau ada. first year, second year, sumpah ada masa. Kan. Betul, Kan betul, banyak je sebenarnya peluang yang kita boleh buat sebenarnya kan. Kan compare to ya maybe macam UM tak tahu lah kan, tapi yang duduk KL ni IOI tu banyak gila kerja tu itu. Itu Setuju. bersepah lah kalau kita Bersepah. pergi nampak je poster-poster. Ya. Nampak Banyak poster. lagi yang kawan-kawan pula. Kadang-kadang dia saya masuk je terus terjar tanya, ada je macam tu sebenarnya. Ada je lah. Macam tu lah. Yep, so so kita dah sampai ke hujung lah kot. Any last words? Last words Okay. Pesanan saya kepada yang menonton ni, lagi-lagi student yang akan sambung belajar, whatever apa pembiayaan yang awak dapat, anggap dia satu benda yang Allah bagi kurnia, maksudnya rezeki kan. Macam tak kisahlah beasiswa ke pinjaman ke, duit tu adalah rezeki. So gunakan manfaat sebaiknya. And then kita kena ingat duit yang kita dapat tu digunakan untuk jalan yang Allah nak lah, untuk menimba ilmu dan sebagainya. So jangan selewengkan duit tu Betul. dan gunakan sebaiknya. Baru kita dapat pada hujung belajar tu, kita akan dapat keberkatan belajar satu dan kenikmatan dan kelazatan belajar tu sendiri. Yes. Itu je lah. Habis semua. Ni Aida. Last word Aida, kalau untuk yang baru habis belajar SPM semua ni, try lah tengok. Janganlah tengok Kak Mara dengan JPA, PTPTN yang very very common ni lah. Try lah untuk tengok company-company. Sebab company-company pun dia orang offer lagi bagus. Sometimes dapat intern, dia orang memang akan suruh intern kat situ, kerja kat situ terus. So banyak je, try je apply banyak tempat. Ya. Shu? Kalau Shu rasa selalunya bila kita nak apply satu tempat belajar tu, saya rasa financial tu orang akan terfikir dulu. So mungkin kita kena cari macam berbagai bentuk cara lah. Ada macam-macam jenis pinjaman, macam-macam jenis benda kita boleh apply untuk kewangan tu sebenarnya. So saya rasa boleh saya cakap tapi kita tak boleh nak salahkan student juga sebab kita tak tahu latar belakang diorang macam mana. Kalau diorang memang asal breadwinner ke untuk keluarga, mereka terpaksa menghadkan perkara tu kan. Tapi semua saya boleh cakap untuk belajar, mencari ilmu ni Tuhan memudahkan segala urusan lah. Yes. So, thank you all sebab coming for this. Yes, and I appreciate everything that you say. So yeah, see you in the next episode. Bye. Bye.